Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita panjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk terus menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tanggungjawab yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita, sama ada yang berkaitan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun kewajipan yang berkaitan dengan sesama manusia. Dan kita menyambung perbahasan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-90 dan ayat 91. Sambungan daripada ayat yang sebelum daripada ini, iaitu ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat ataupun pendirian golongan ataupun bangsa Yahudi. Pada ayat yang sebelum ni, iaitu ayat 87 sehingga ayat 89. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan begitu banyak kisah dan juga sifat golongan Yahudi, terutamanya di dalam surah Al-Baqarah, sebagai kesinambungan untuk kita mengenali sifat yang ada pada golongan Yahudi ini sebagai tafsiran kepada apa yang kita sebut di dalam surah Al-Baqarah, iaitu golongan yang Allah sebut sebagai golongan Al-Maghdub, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam surah Al-Baqarah itu, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari ini, ada 3 jenis golongan manusia yang disebut oleh Allah. Satu, golongan yang diberi nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang disebut sebagai al-maghdub, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah golongan yang disebut sebagai golongan ad-dhalin, golongan yang sesat. Maka perincian kepada sifat-sifat siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan juga di dalam surah Al-Baqarah. Pada permulaan ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ini sifat-sifat orang bertakwa, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan dalam surah Baqarah ini secara panjang lebar berkenaan sifat golongan munafik, golongan-golongan Yahudi. Yahudi ini dengan sifat-sifat dia. Jadi mereka menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah kerana sifat-sifat mereka. Bukan semata-mata, bukan kerana namanya Yahudi, tidak. Tapi kerana sifat-sifat mereka. Sebab itu manusia ini, dia jadi golongan dimurkai oleh Allah bukan sebab dia, bukan kerana nama bangsa dia, tapi kerana sifat dia. Dan yang seterusnya adalah golongan yang sesat. Ini juga banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang selanjut daripada ni, iaitu surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Di mana dalam surah Ali Imran ni Allah membetulkan kesilapan golongan-golongan Nasrani dalam beriktikad ataupun di dalam meletakkan kepercayaan mereka, supaya kepercayaan mereka itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jadi golongan-golongan yang ad-dhalin, sesat. Jadi sebab itu bila kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Baqarah ini terutamanya, dengan panjang lebar, selain surah Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala banyak membicarakan berkenaan dengan syariat, berkenaan dengan hukum hakam. Surah Al-Baqarah ini menjadi satu surah yang membongkar sifat-sifat golongan Yahudi ataupun golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua mengambil perhatian dan menjaga diri kita daripada bersifat dengan sifat-sifat golongan Yahudi sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surah Al-Baqarah ini. Baik. Jadi sekiranya kita melihat pada ayat sebelum daripada ini, boleh rujuk pada YouTube sebelum ni, iaitu ayat 87, 88 dan 89, bagaimana golongan Yahudi ini berpendirian terhadap Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Seperti mana kita sedia maklum bahawa Allah mengutuskan para Rasul di kalangan golongan Yahudi ini begitu banyak. Dan apabila Rasul itu datang membawa ajaran wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran yang dibawa oleh para Rasul itu tidak memenuhi kehendak mereka atau bertentangan dengan nafsu mereka, lalu mereka akan mendustakan para Rasul tersebut dan mereka akan membunuh, sampai kepada peringkat mereka akan membunuh para Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Jadi ini golongan yang sifat-sifat yang disebut oleh Allah sebelum daripada ni, ayat 87, 88 dan juga 89. Dan kita melanjutkan lagi sifat golongan Yahudi pada ayat yang ke-90 dan 91, iaitu bagaimana Yahudi ini mereka melakukan jenayah. Jenayah lah, kita sebut jenayah. Pertama, kerana tak nak beriman, enggan beriman kepada para Rasul, para kitab dan para Rasul yang Allah utuskan. Dan yang kedua, mereka melakukan jenayah, iaitu membunuh para Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh rujuk Al-Quran ayat yang ke-90 dengan tafsirnya ataupun dengan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Maksudnya, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, alangkah buruknya urusan. Ishtarau bihi diterjemahkan dengan urusan ataupun jual beli. Ishtarau ni maksudnya jual beli. Anfusahum, yang dilakukan oleh mereka, ay yakfuru bima anzalallah, iaitu mereka menjual diri sendiri dengan memberi kekufuran terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baghyan, kerana sifat hasad dengki. Ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha, kerana menurunkan kurnianya kepada para hamba yang dikehendaki, justru itu mereka berhadapan dengan kemurkaan. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, mereka berhadapan dengan kemurkaan demi kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walil kafirina azabun muhin, memang orang kafir itu disediakan siksaan yang menghinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada beberapa perkara yang boleh kita sebut ataupun yang boleh kita ambil pengajaran daripada ayat yang ke-90 ini. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bi'sa. Bi'sa ni dalam bahasa Arab maksudnya adalah seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Ishtarau bihi anfusahum. Ini satu ayat yang perlu dipahami dalam bentuk uslub ataupun gaya bahasa Al-Quran yang sangat indah. Ishtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah. Perkataan ishtarau ini, dia adalah istilah kita sebut istilah pertukaran. Beli. Ishtarau ni maksudnya beli. Ishtara, beli. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Sungguhnya Allah membeli. Perkataan ishtara. Dan dalam Al-Quran banyak istilah-istilah yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dengan pengertian ataupun istilah-istilah yang bersifat kita panggil perniagaan. Contohnya al-bai', jual, ishtarau, beli. Menariknya lagi, bagaimana perkataan ishtarau ini, beli ini, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
membeli itu dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna beli? Ataupun jual lah, ataupun istilah perniagaan kita, maksudnya jual beli ataupun wujudnya pertukaran. Jadi pertamanya bila sebut ishtara, beli, ada benda yang dijual ataupun ada benda yang dibeli lah. Istilah beli kan. Ada wujudnya pertukaran. Bila sebut beli itu ada pertukaran. Kita bertukar manfaat. Ambil satu benda ataupun keluarkan satu benda, ambil satu benda yang lain. Jadi wujud di sana pertukaran. Bertukar-tukar manfaat. Orang yang kita beli barang tersebut, dia dapat duit kita, kita pula dapat barang tersebut. Ini digunakan istilah ishtara, beli. Maknanya bertukar-tukar manfaat. Itu dipanggil dengan ishtara. Tetapi hebatnya bagaimana uslub Al-Quran ini, gaya bahasa Quran ini, Allah gunakan perkataan beli ini pada masalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ayat saya sebut tadi, sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman itu hartanya dan nyawanya, ataupun nyawanya dan hartanya dengan syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang beriman itu nyawanya ataupun jiwanya dan juga hartanya dengan syurga. Jadi tengok, di situ ada pertukaran. Wujud pertukaran. Orang beriman keluarkan hartanya, keluarkan nyawanya ataupun korbankan nyawanya, lalu Allah Ta'ala beli. Dengan gantiannya apa? Al-Jannah, syurga. Tapi istilah yang digunakan dalam ayat yang ke-90 ini, apa yang dibuat oleh golongan Yahudi? Mereka membeli ataupun mereka melakukan pertukaran. Mereka membeli kekufuran. Mereka menjual keimanan istilahnya. Mereka enggan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membeli kekufuran. Ayashtarau bihi anfusahum ayyakfur. Mereka membeli kekufuran. Sedangkan kekufuran ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekufuran ni sesuatu yang tidak ada manfaat. Tapi golongan-golongan Yahudi ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat dalam Al-Quran surah Baqarah ini, sifat mereka apa? Mereka membeli kekufuran. Membeli kekufuran ni adalah membeli sesuatu perkara yang tidak ada manfaat. Tetapi mereka sanggup membeli perkara yang tak bermanfaat ni kerana apa? Ini disebut oleh Allah Ta'ala dengan sifat barian. Kerana sifat mereka dengki, hasad. Kerana sifat hasad tu mereka sanggup untuk membeli kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Istilah ishtara ini, membeli ini, pertama dia wujudnya pertukaran. Jadi penggunaan istilah ishtara ni, membeli ni, pertama dia wujudnya pertukaran. Jadi ada benda yang ditukar. Apa yang ditukar? Mereka menukar keimanan kepada kekufuran. Ataupun mereka mengambil kekufuran, mereka meninggalkan keimanan. Ini satu, maksudnya ishtara dengan makna pertukaran. Perniagaan itu, jual beli itu adanya pertukaran. Yang kedua, istilah ishtara ini, tuan-tuan sekalian, dia adalah merupakan satu istilah yang melibatkan ikhtiar. Ikhtiar ni bahasa Melayu kita kata usaha lah. Usaha. Dan yang kedua, ikhtiar ni juga boleh kita maksudkan dengan maknanya pilihan. Jadi bila berlaku jual beli, di sana adanya ikhtiar. Satu, usaha, dan yang kedua adanya pertukaran. Adanya pilihan. Ikhtiar ni makna pilih. Jadi mereka jadi orang yang kufur ini dengan usaha mereka ataupun dengan ikhtiar mereka. Dengan ikhtiar mereka, dengan ikhtiar yang mereka lakukan. Dan yang kedua dengan pilihan mereka. Sebab manusia ni ataupun kehidupan kita di dunia memang tak lari seluruhnya tertakluk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah keimanan dan kekufuran. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan bagi manusia ini akal, dan dengan akal inilah manusia boleh melakukan ikhtiar. Apa ikhtiar? Manusia boleh berusaha dan manusia boleh melakukan pilihan. Jadi manusia itu boleh memilih sama ada
jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Memilih jalan ke syurga itu dengan iman. Memilih jalan ke neraka itu dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat Yahudi ini bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah. Seburuk-buruk pertukaran yang mereka lakukan, mereka menjual diri mereka dengan membeli kekufuran terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih kekufuran, mereka berusaha untuk kufur kepada Allah. Jadi Allah sebut dengan kalimah bi'sa, seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala beri pilihan untuk dia beriman kepada Allah. Mana Yahudi ni, golongan Yahudi ni golongan yang Allah beri kepada dia kelebihan dan keutamaan untuk boleh untuk mendapatkan sebab-sebab ataupun ikhtiar untuk beriman. Kerana ramai para rasul daripada golongan Yahudi, setiap daripada golongan Yahudi itu, daripada setiap mereka itu wafatnya satu rasul akan diganti dengan rasul yang lain. Tapi mereka tidak mengambil ataupun mereka tak beriman dengan para rasul tersebut. Jadi inilah maksud bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita ni Allah Subhanahu wa taala sudah mendokekkan kita dengan jalan-jalan hidayah. Allah Taala dah memberi kepada kita ni, menghampirkan diri kita ni dengan pintu-pintu kebaikan. Ada orang beri kepada kita peringatan selalu, kita selalu diperingatkan. Jangan kita jadi orang-orang yang bila diperingatkan lalu kita memilih untuk ingkar. Kerana bimbang perbuatan-perbuatan sebegini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang peringatan-peringatan kepada kita, tetapi kita masih lagi enggan mengambil peringatan itu untuk memperbaiki diri kita, untuk memilih jalan yang baik, iaitu jalan ke syurga. Wala'iyazbillah. Baik, kemudian Allah sebut dalam ayat ini dengan kalimah baghyan. Apa sebab orang Yahudi ni dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang begitu banyak? Para rasul daripada kalangan golongan Yahudi yang begitu banyak. Sebelum ni mereka bila datang para rasul, mereka tak beriman. Mereka mendustakan para rasul, bahkan mereka ada yang membunuh para rasul. Itu daripada golongan Yahudi. Tapi ayat yang ke 90 ini, ia merujuk kepada golongan Yahudi di Madinah ataupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Madinah sebelum daripada hijrah, golongan Yahudi ini sangat berpengaruh. Mereka menguasai ekonomi, menguasai politik di Madinah. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, golongan-golongan Yahudi ini mereka rasa tidak berpuas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terus memusuhi Nabi, ada yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan dan harapan supaya mereka dapat kedudukan. Inilah antaranya kadang-kadang yang digambarkan dalam Quran sebagai golongan munafik. Tapi ada Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia beriman kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia melihat apa yang ada kepada Nabi SAW benar sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Taurat. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut Yahudi ni dia kenal Nabi Muhammad macam dia kenal anak mereka. Dalam surah Baqarah kita belum sampai lagi ayat 146, Allah Taala menggambarkan Yahudi ni. Yahudi, terutama Yahudi di Madinah, yang mana mereka ini dikurniakan oleh Allah Taala kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tu ada apa? Dalam kitab Taurat itu menceritakan berkenaan dengan ciri-ciri Rasul akhir zaman, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, Yahudi ni dia kenal Nabi macam dia kenal anak mereka sendiri. Surah Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Golongan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka kitab, iaitu golongan Yahudi dan Nasrani,
mereka kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak mereka sendiri. Sepatutnya bila dia kenal Nabi macam dia kenal anak sendiri, bila dia jumpa Nabi, patutnya dia jadi orang yang paling kuat mendukung Nabi. Dia jadi orang yang paling kuat mempercayai Nabi. Macam kita lah diberitahu, nanti pukul 3 nanti akan datang orang sekian-sekian. Orang ni dia pakainya biasa saja, tapi dia ni pangkat besar. Ketonnya kecil je, tapi dia ni orang pangkat besar. Dia ni ada misai, dia ni berjanggut sikit, dia ni rambut dia putih-putih sikit, umpama gitulah. Kemudian bila datang orang tu, yang kita dah tahu ciri-ciri dia sebagaimana disebut tadi tu, kita tak percaya ini bukan ni. Sedangkan ciri-ciri itu kita tahu, inilah ciri-ciri dia. Betapa Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah sebut macam dia kenal anak dia. Macam kita kenal anak kita. Macam mana kita kenal anak kita? Daripada jauh kita tengok anak kita, walaupun ramai kawan-kawan dia, kita kenal tu anak kita. Walaupun baju sama, kita kenal tu anak kita. Macam itulah Allah Ta'ala gambarkan Yahudi ni kenal Nabi macam kenal anak. Tapi, ada tapi lah. Mereka tetap tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ini sifat dia. Ini yang menyebabkan mereka tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalimah yang digunakan oleh Allah Taala di sini dengan makna baghyan. Baghyan. Apa makna baghyan? Baghyan ni diistilahkan dengan makna hasadan, hasad. Makna hasad. Dongki lah. Dalam bahasa Melayu kita sebut dongki. Mereka dongki. Apa yang mereka dongki kan? Apa yang mereka dongki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kalau kita fikir, dongki ni, biasanya orang hasad ni pada perkara-perkara yang ada kelebihan. Nabi bukan orang kaya. Nabi datang pun dalam keadaan Nabi bukannya seorang raja, seorang ketua, seorang pemimpin. Tapi Nabi sampai di Madinah diangkat pemimpin lah. Tapi mereka tak boleh beriman dengan Nabi. Mereka tak beriman dengan Nabi SAW. Kenapa? Sifatnya baghyan, hasadan. Bersifat hasad. Sebab tu sifat hasad ni bahaya. Dia akan menutup kebenaran. Dia akan menutup kebenaran sehingga kita tak boleh terima kebenaran itu. Kerana apa? Kerana ditutup oleh sifat baghyan ataupun sifat hasadan. Mereka menginginkan. Apa sebab mereka jadi kufur? Kerana adanya sifat hasadan, sifat baghyan ataupun sifat hasadan. Sebab itu Nabi SAW menyebut banyak dalam ayat dalam hadis Nabi SAW, bahkan dalam Quran sendiri mencela sifat hasad. Dalam Quran ni kalau kita tengok, bila Allah sebut tentang hasad ni, ada dua golongan yang hasad ni. Satu Allah sebut syaitan lah. Syaitan ni dihasad dengan manusia, dengan anak-anak Adam. Dan yang kedua Yahudi, mereka hasad. Mereka dengki terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara terang Allah sebut dalam ayat ini, baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Mereka berdengki kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kurnianya, iaitu Allah memilih Rasul akhir zaman ke atas hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Mereka mengharapkan bahawa Rasul akhir zaman tu datang daripada golongan Yahudi, seperti mana Rasul-Rasul sebelum ni. Bermula daripada Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah kepada Rasul yang terakhir di kalangan Yahudi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita fikirlah, kalau Rasul akhir zaman datang daripada golongan Yahudi, berdasarkan kepada apa yang mereka buat kepada Rasul-Rasul akhir zaman yang Rasul-Rasul sebelum daripada ni yang Allah utuskan, pun mereka tak beriman daripada keturunan mereka Yahudi juga, ataupun daripada keturunan mereka iaitu Bani Israel, pun mereka tak beriman. Tiba-tiba bila datang Nabi Muhammad SAW yang bukan daripada keturunan Bani Israel, tapi Nabi SAW daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam,
pun mereka juga tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu alasannya kadang-kadang yang digunakan. Bukan kami tak boleh, ya lebih kurang itulah, kami bukan tak boleh terima, dia kata apa yang dia cakap tu. Dia cakap tu betul, dia kata. Cuma dia tu siapa? Ini istilah yang tersebut ni perangai Yahudi lah ni. Itu ada istilah dipanggil undur ma qala wala tanzur man qala. Tengok apa yang dia cakap, jangan tengok siapa yang bercakap. Kalau kita pergi analisa orang yang bercakap, orang yang nasihat kita ni satu demi satu, memang semua orang ada kekurangan. Rasulullah yang sempurna ni pun orang cari kekurangannya. Macam Yahudi ni, dia cari kekurangannya apa? Bukan dari keturunan ni Yahudi. Jadi kebenaran itu tidak perlulah maksudnya kita melihat dengan syarat-syarat yang begitu banyak sampai kita tak boleh nak terima kebenaran. Ini satu sikap yang sangat berbahaya, yang boleh menjatuhkan kita kepada kebinasaan. Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Taala memilih, Allah Taala, apa sebab mereka dengki kepada Nabi? Kerana mereka melihat, mereka mengatakan, Allah menyatakan bahawa mereka tidak berpuas hati, mereka dengki. Kenapa? Rasul akhir zaman tu dipilih oleh Allah Ta'ala bukan daripada golongan Yahudi, sedangkan Allah Ta'ala boleh memilih sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada manusia untuk diberikan kerasulan, iaitu Rasul tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok bagaimana silsilah yang panjang, bagaimana Nabi Allah Ismail alaihi salam, daripada keturunan Nabi Ismail ni tak ada seorang pun Nabi, tak ada seorang Rasul. Kan? Maksudnya istilahnya tak seramai golongan Yahudi lah. Tiba-tiba akhir zaman Allah Ta'ala angkat Nabi yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul di sana sifat hasad di kalangan golongan Yahudi. Sedang Allah Ta'ala boleh memilih sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk diberikan fadlih, kelebihan. Kelebihan di sini ulama tafsir menyebut ianya berkenaan dengan kerasulan ataupun wahyu. Baik. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat ini, ayat yang 90 ni, faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin adzabun muhin. Tengok ayat ni. Mereka berhadapan dengan kemurkaan demi kemurkaan. Ada dua kali kalimah ghadab. Apa makna ghadab? Ghadab ni maksudnya marah. Dalam bahasa kita marah. Kalau kita guna bahasa istana, kita sebut murka. Itu dalam surah Baqarah kita sebut apa? Ghairil maghdub. Bukannya golongan yang dimarahi, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-maghdub. Jadi golongan Yahudi ni golongan yang ghadab. Mereka beroleh ghadab, kemurkaan Allah Ta'ala. Marah Allah Ta'ala ni, dia bukan macam marah kita. Dia tak sama marah Allah Ta'ala dengan marah manusia. Marah kita ni mungkin kerana tidak memenuhi apa yang kita kehendaki, yang kita rasa tak berhati dan sebagainya. Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dengan sifat keagungan Allah, dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ghadab di sini juga ada ditafsirkan dengan makna laknat. Laknat Allah Ta'ala ke atas mereka demi laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa Yahudi ini jadi golongan yang dimurkai oleh Allah, al-maghdub, ataupun golongan yang dimurkai oleh Allah atau al-ghadab ni? Pertama, mereka ini mendustakan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendustakan para rasul, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Dan antara bentuk dalam Quran Allah Ta'ala menyebut yang keduanya, antara bentuk Allah Ta'ala murka kepada golongan Yahudi ni, ada banyak benda lah, tapi antaranya dakwaan-dakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dakwaan yang melampau. Saya senaraikan ada 3 lebih kurang lah, banyak lah. Tapi antara dakwaan mereka yang melampau terhadap Allah, pertama mereka mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah. Uzair ibnullah. Mereka kata Uzair itu adalah anak Allah. Ini kita boleh tengok dalam surah At-Taubah ayat 30. Ayat surah At-Taubah ayat 30. Kemudian mereka kata, mereka mendakwa Allah Ta'ala ni tangannya tertutup. Yadullah maghlulah. Ini boleh kita tengok dalam surah Al-Maidah ayat 64. Ini semua dakwaan-dakwaan yang menyebabkan mereka ni dimurkai oleh Allah.
Kemudian mereka mengatakan Allah ni fakir. Allah Ta'ala itu fakir, miskin, berhajat. Ini sebagaimana surah Ali Imran ayat 181. Jadi menuduh Allah Ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang melampau ni, yang melampaui batas itu, menyebabkan mereka itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, macam mana susahlah kita sekalipun, apa juga situasi takdir yang berlaku kat diri kita, jangan tuduh-tuduh Allah. Jangan menuduh Allah lah. Allah tak pernah berlaku zalim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu Maha Pemurah. Allah Ta'ala tu Maha Adil. Walaupun kita dah ikhtiar, dah usaha, kita ada keinginan kita supaya keinginan kita itu dipenuhi, kita pun berusaha ke arah tu, tapi tak dapat sebagaimana yang kita inginkan atau kita usahakan. Jangan sekali-kali kita menuduh Allah Ta'ala. Ini bahaya. Ini satu perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada secara directly ataupun secara indirectly, secara terus ataupun secara tidak langsung kan. Tidak langsung, tak langsung. Jadi jaga. Lepas tu Allah ajar kita, Nabi ajar kita, kalau apa yang kita nak terdapat, kita syukur pada Allah. Apa benda yang kita yang kita nak tu tak dapat, benda yang kita rancang, maka kita kembalilah beristighfar, isti'azah, mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah. Berlaku musibah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya apa? Supaya bila berlaku musibah ni kita tak menyalahkan Allah. Betul Allah kata apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi. Bila mereka ni ditimpa musibah, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak jaga hati kita ni, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau berlaku sesuatu perkara yang tidak kena dengan keinginan kita lah. Ini golongan Yahudi ni, mereka mendakwa Allah dengan dakwah yang sangat buruk lah. Mereka dakwa Allah Ta'ala tu ada anak. Mereka kata Allah Ta'ala itu tangannya tertutup, tak beri nikmat lah pada mereka, kelebihan. Allah Ta'ala ni fakir sebab berkehendak zakat lah apa semua. Itu tuduhan-tuduhan yang sangat berbahaya. Baik. Dan yang ayat ini, yang pengakhiran ayat 90 ni, Allah kata walil kafirina azabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir itu ada azab yang muhinun, azab yang sangat hina, menghinakan. Perkataan muhin ni hina lah. Dalam Quran, tuan-tuan, perkataan azab ni Allah Ta'ala selalu disebut makrun, selalu disertakan dengan satu gambaran. Allah tak sebut sekadar azaban nar semata-mata, azabul jahim semata-mata, tapi ada apa kita panggil, ada sifat pada azab tu yang Allah sebut. Antaranya Allah sebut dalam Quran bentuk-bentuk azab ni, pertama disebut dengan azabun syadid. Azabun syadid, azab yang sangat berat ataupun azab yang sangat buruk lah. Syadid, azab yang sangat keras, syadid. Antaranya dalam surah Ali Imran ayat 4, Allah sebut innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Kataan azabun syadid dalam Quran ni ada 12 kali Allah sebut. Nak gambar betapa dahsyatnya azab ni, Allah sebut dengan kalimah-kalimah ataupun Allah Ta'ala datang dengan kalimah tu supaya kita rasa gerun terhadap azab ni. Benda berkait azab ni tak boleh main-main. Kemudian apa lagi? Yang kedua, azabun azim, azab yang sangat agung. Ini banyaklah, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 114, azabun azim lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Kemudian yang ketiga, azabun alim. Alim ni maksudnya sakit lah, sakit. Alim, sakit. Azab yang sakit, yang pedih. Banyak dalam Quran Allah sebut azabun alim. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Alim, kalimah alim. Kemudian Allah sebut dengan azabun muqim. Azabun muqim. Ini antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 37. Surah Al-Maidah ayat 37. Muqim ni dengan makna istilahnya kekal, azab yang kekal.
Ada lagi lah ayat lain, azaban nar, azab al-hariq. Ini antara ayat-ayat apa dipanggil makrunan, disertakan. Kalimah azab tu disertakan dengan satu kalimah lain supaya nak nimbulkan rasa ketakutan, kebimbangan kita terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung ayat 91. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum. Ini masih lagi dalam sifat golongan Yahudi yang Allah Ta'ala sebut. Lanjutan daripada ayat ke-90. Apabila di golongan ini diberitakan, dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya, bila datang Nabi Muhammad, mereka wajib beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka jawab apa? Qalu, ini jawapan mereka. Bila sampai seruan kepada mereka suruh beriman kepada Nabi, mereka jawab apa? Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Baik, mereka kata, kami hanya beriman apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kata nu'minu bima unzila alaina, iaitu kami hanya beriman apa yang diturunkan kepada kami, iaitu apa dia? Kitab Taurat lah, ataupun kitab Taurat lah disebut. Mereka mendakwa kami Quran ni kami tak beriman lah, tapi ke Taurat pun dia tak beriman, sebab dalam kandungan kitab Taurat itu menyatakan bahawa Nabi Muhammad tu Nabi akhir zaman. Mereka tak beriman juga. Ini alasan lah. Alhamdulillah. Dan bukan tak nak orang cakap dia ni. Kalau orang lain cakap, dan terima lah. Orang lain cakap pun tak agak terima. Ini sebenarnya masalah hati lah, penyakit hasad. Ini sebenarnya disebut oleh Allah Ta'ala pada golongan Yahudi ini. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Sedang kami ini kafir terhadap, dia kata, yang diturunkan sesudah itu, iaitu Taurat dan Injil. Wa huwal haqqu musaddiqan lima. Sedangkan sifat Taurat dan Injil itu, ia membenarkan apa yang ada pada mereka, iaitu apa yang ada pada Nabi SAW. Bahasa mudahnya, mereka kata mereka tak beriman dengan Quran, tapi mereka beriman dengan apa yang diturunkan sebelum ni, iaitu kitab Taurat. Sedangkan dalam kitab Taurat itu pula memerintahkan mereka supaya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Macam mana sifat Yahudi ni berdolak dalihnya, beralasannya. Itu saya suka selalu tekankan bila kita bicara tentang Yahudi ni. Jangan kita melihat pada bangsa Yahudi, tapi lihatlah pada perangai dan sikap Yahudi. Kalau kita bicara golongan yang dimurkai ini Yahudi, sampai sudah kita ni takkan jadi Yahudi. Kita takkan jadi Yahudi. Kita ni kalau Melayu lah sampai sudah ni. Tapi sifat perangai Yahudi ni yang perlu kita jadikan pengajaran agar kita dapat diselamatkan. Dan kemudian Allah menyebut qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Lalu Allah membongkarkan kepada mereka, kalau betullah mereka ni dulu beriman dengan kitab yang terdahulu, itu Taurat Injilnya, mengapa mereka membunuh para rasul ataupun para nabi yang Allah Ta'ala utuskan, kalau betul mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah bongkarkan satu demi satu sifat golongan Yahudi ini dalam Al-Quran. Ini menyebabkan golongan Yahudi ini mereka rasa tidak senang, sebab semua rahsia mereka dibongkarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bahkan sifat Yahudi ni dia kekal, tuan-tuan. Maksudnya sifat ni ada lah sampai bila-bila, yang kita semua kena sentiasa berhati-hati untuk kita ambil pengajaran. Walaupun bukan Yahudi, tetapi boleh jadi golongan-golongan yang bersifat seperti sifat golongan Yahudi yang enggan menerima kebenaran dengan pelbagai alasan-alasan yang diberikan. Sebab itu kita bermohon agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada sifat-sifat seumpama golongan Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita serba sedikit ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kurang salah silapnya. Tuan-tuan boleh terus mengikuti kuliah-kuliah saya menerusi YouTube channel Ustaz Nur Azman, USTAZNOR jarak AZMAN, kemudian jarak UNA, huruf besar semua. Tolong subscribe,
share kepada orang ramai kalau benda ni ada manfaat. Mohon maaf banyak-banyak, anda ada salah silap, yang baik dari Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.